Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar di TH1A dan juga 1B. Okay, apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan mood untuk belajar lah. Okey. Jadi pada minggu ni saya tidak dapat bersama anda secara langsung. Jadi saya titipkan sebuah rakaman berkenaan dengan topik yang kedua, sambungan daripada minggu lepas, masih lagi Development of Safety and Health. Jadi insyaAllah pada minggu ini saya akan terangkan kepada awak berkenaan dengan subtopik yang ketiga. Okey, apa dia? Baik, jadi untuk subtopik yang ketiga ni, 2.3, kita akan tengok kepada Organisation of Committees. Okay, maknanya bagaimana kita nak membentuk satu organisasi ataupun bagaimana kita nak develop sebuah persekitaran yang selamat dan juga yang sihat di tempat kerja. Baik. Jadi, this is our third teaching learning outcomes, which you all will able to develop and establish the OSH management system for the organisation. Okay, so hopefully after kita punya kelas pada hari ini, awak faham apa yang perlu ada di dalam sesuatu pengurusan berkenaan dengan safety and health dan bagaimana kita nak sediakan setiap elemen di dalam OSH management ni lah. Okey. Jadi di dalam Organisation of Committees ada 5 perkara ataupun 5 elemen yang you all akan belajar. Antaranya ialah policy, organizing, planning and implementation, evaluation dan akhir sekali ialah action for improvement. Sebagai singkatan ialah POPIA. POPIEA. Okey, jadi seperti yang semua boleh nampak, di dalam slide ni kita ada satu bulatan yang menunjukkan ada 5 elemen penting untuk kita nak develop OSH management system di organisasi kita lah. Okey, yang pertama ialah policy, kedua ialah organizing, ketiga planning and implementation, keempat evaluation dan seterusnya ialah action for improvement. Okey, kenapa saya tak kata yang terakhir? Sebab sometimes selepas action for improvement, dia akan berpatah balik semula kepada polisi. Di mana sebenarnya ianya adalah satu kitaran. Okey, yang bermula dengan polisi, seterusnya sehinggalah kepada action for improvement. Baik, saya akan terangkan kepada you all secara ringkas dahulu setiap elemen ini. Okey, yang pertama ialah polisi. Okey, polisi ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai aku janji. Okey, di mana polisi ialah satu statement yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan di dalam satu organisasi berkenaan dengan komitmen mereka tentang pematuhan safety and health di tempat kerja. Okey, seterusnya ialah organizing. Okey, organizing will address the establishment of OSH responsibilities and accountability structures. Okey, di mana di dalam satu pertubuhan ataupun satu jawatan kuasa syarikat, mereka perlu melantik ataupun perlu mewujudkan satu komiti. Komiti berkenaan dengan safety and health ni. Okey, di kebanyakan kalau jawatan kerajaan, dia akan ada JKKP. Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, so kalau in English kita sebut sebagai OSH lah. Jadi dalam komiti OSH ni, mereka akan menentukan individu ataupun pihak-pihak yang akan bertanggungjawab dalam menyelia, mengurus dan mentadbir berkenaan dengan safety and health. Okey. So di dalam komiti itu mereka akan menyenaraikan ataupun menentukan apakah aktiviti ataupun apakah bentuk pelaksanaan yang boleh dilaksanakan. Seterusnya planning and implementation. Jadi bila kita dah ada aktivitis, perancangan aktivitis untuk kita lakukan dalam nak memenuhi keperluan OSH ni, okey, contohnya aktiviti khusus.
khusus keselamatan dan kesihatan. Okey, ataupun taklimat. Beberapa siri taklimat, poster promosi berkenaan dengan amalan keselamatan dan kesihatan. Okey. So, ianya akan dilaksanakan. Jadi, setiap aktivitis ni mestilah bersabit dengan polisi kita di peringkat awal tadi. Seterusnya, evaluation. Okey, kita akan nilai semula setiap aktivitis yang kita dah rancang tadi. Adakah ianya berkesan? Adakah ianya dapat memenuhi keperluan? Ataupun didapati ada aktiviti yang tak relevan, yang tak relevan dengan OSH. Okey, so maknanya contohnya kita buat khusus keselamatan dan kesihatan. Okey, dia punya konten tu terlalu tinggi, tak sampai level kepada pekerja kita yang di peringkat bawah. Okey, dekat situ kita nampak ada lacking lah. Okey, mungkin the next time kita boleh kurangkan ataupun ringankan konten khusus tersebut. Ataupun kita rasa benda ni satu yang baik kalau kita buat dalam keadaan dalam skala masa yang kerap, mungkin dia akan membantu lebih berkesan lah kepada pekerja kita. So kita akan nilai balik setiap perancangan aktivitis yang kita dah laksanakan. Okey. Dan seterusnya ialah action for improvement. Okey, kita akan nilai. Bila kita dah nilai, okey, kita akan tentukan langkah-langkah tindakan yang seterusnya. Okey, contohnya seperti aktiviti tadilah. Okey, so, mungkin dia dah tak sesuai. Okey, kita tak perlu lagi dah nak mengadakan kursus tersebut. Okey, bukan semua kursus lah. Mungkin ada satu kursus yang rasa tak sesuai. Okey, so in future kita dah tak payah nak buat lagi lah. Ataupun based on evaluation, penilaian yang diberikan oleh pekerja sendiri, mereka hendakkan lebih banyak taklimat ataupun ingatan daripada pihak pengurusan. Okey, so kita boleh rancangkan semula. Okey, kita boleh tentukan balik apakah tindakan yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan kesedaran di dalam safety and health ini. Okey, mungkin polisi itu sendiri yang perlu kita kaji semula. Kita perlu review. Okey, so kita kena tengoklah. That's why tadi saya cakap dia tak berhenti di action for improvement. Ada masanya dia akan bermula semula dengan polisi. Okey, so saya ada sebuah video berkenaan dengan review polisi. Namun saya tak boleh tunjukkan di dalam slide presentation yang ni. Saya akan share video ni di dalam Microsoft Teams. Okay, so kita tengok, let we see in detail what is a policy. Okay, a policy is a document that sets out how the organisation will manage health and safety in the workplace. Okay, dia basically dia hanyalah sekeping kertas. Sekeping kertas yang menyenaraikan sebuah aku janji oleh syarikat berkenaan dengan pengurusan keselamatan dan juga kesihatan di tempat pekerjaan. Okay, it also a statement of commitment. A statement of commitment from the top management, and it shows employees that management's cares. Seperti saya beritahu, dia sebuah aku janji. Maknanya pihak syarikat bertanggungjawab ataupun mempunyai komitmen akan bertanggungjawab di dalam memelihara keselamatan pekerja mereka. Third, it is a guide for all levels of employees to base their actions and decisions. Okey, tadi aku janji, komitmen top management. Yang ini juga polisi juga boleh dijadikan sebagai satu garis panduan kepada setiap lapisan pekerja mereka. Maknanya daripada top management sampailah ke level pekerja mereka yang di peringkat bawah lah, untuk mereka membuat sesuatu tindakan serta keputusan. Okay, it will start from the point of planning and organising OSH program, and the most important part is policy statement is required by law.
wajib. Mengikut law, by law, every company should develop their own policy. Okay, so di dalam polisi ni dia akan ada aktiviti-aktiviti mereka, yang mana mereka akan lakukanlah di dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay, ini ialah contoh sebuah polisi Safety and Health and Environment untuk Universiti Teknologi Malaysia. Okey, jadi kita boleh nampaklah satu contoh. Jadi apa yang ciri-ciri utama yang perlu ada di dalam polisi? Okey, policy features and the consideration. It must known by all people. Okey, setiap lapisan pekerja perlu tahu adanya polisi ini. Kalau di KKTM, baik dari peringkat pengarah, pengurusan tertinggi, pengarah, timbalan pengarah, ketua jabatan, ketua program, pensyarah, juruteknik, sehinggalah kepada pelajar mahupun pekerja-pekerja kebersihan. Okey, mereka perlu dimaklumkan tentang adanya polisi ini. Concise, dia mestilah ringkas ataupun tepat. Short, less than 1 page long. Tak ada polisi yang sampai 2-3 muka surat. Dia cuma ada sehelai saja. It must be easily to understood, mesti difahami, mudah difahami, dan mempunyai organisation, mission and vision statements. Okey, secara ringkasnya saya tunjukkan kepada awak apa yang perkara-perkara yang kena adalah di dalam sesuatu polisi ni. Okey, pertama sekali, perkara pertama ialah dia mesti ada logo. Logo dan nama syarikat. Okey, organisasi lah. Nama syarikat ataupun organisasi. Contoh, kalau katalah polisi WASH ni untuk Tesco, so kita akan ada logo Tesco lah di sini. Okey. Kemudian yang kedua ialah dia ada tajuk. Okey. Ni tajuk. Tajuk di dalam huruf besar dan lebih besar daripada dia punya kandungan dia lah. Okey, so yang ketiga ini ialah komitmen. Pernyataan komitmen. Okey, jadi komitmen di dalam satu perenggan. Contohnya, Universiti Teknologi Malaysia is committed to providing. Okey, so ada perkataan to providing a safe and healthy environment and being responsible for the welfare of all staff, student and the public in accordance with the legal requirement. Dalam komitmen, dia perlu ada dua perkara ni. Jadi, apa tanggungjawab dia? Dia punya responsible dan juga dia punya law. Okey, dia mesti ada satu ayat yang merujukkan mereka akan memenuhi keperluan undang-undang lah. Okey, seterusnya dia akan menyatakan bahagian ketiga ini ialah activities. Ini ialah activities. Jadi untuk bahagian activities ni, okey, ada satu baris ayat. To execute the policy successfully, Universiti Teknologi Malaysia shall. Okey. So dia akan ada satu ayat. Okey, di dalam memenuhi keperluan safety, keselamatan dan kesihatan, contoh syarikat ABC Sdn Bhd akan, okey, akan apa? Okey, so kita akan senaraikan semua aktiviti-aktiviti yang kita akan buat, akan pastikan dilakukan untuk mencapai suasana tempat kerja yang selamat dan juga sihat. Okey, so kita boleh tengok dekat sini aktiviti dia yang pertama
Aktiviti ni maknanya segala planning, planning organisasi untuk mencapai safety and health. Dia bukannya aktiviti sukan, tarik tali semua, tak, itu bukan. Okay, first one is to implement a safety, health and environment management system that meets the legislation. Okay, kemudian to provide resources and continuous training for occupational safety, health and environment activities to be carried out in a safe, conducive and healthy work control. Nurture a safe, conducive and healthy work culture as a practice in University Technology Malaysia, guided by understanding, responsibility and self-regulation. Investigate, meet and find the cause and corrective actions to all reported accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational diseases and implement preventive and control measures. NADAPOD. Ini ada mention NADAPOD. Ingat lagi tak NADAPOD? Okey. So, akhir sekali dia kena ada satu lagi ayat. Ayat ni kita panggil janji. Okey. Review the safety, health and environment policy at regular intervals. Review. Ni penting. To review this safety. Maknanya, macam tadi balik kepada 5 elemen tadi, kita ada action for improvement. Okey. So, dengan adanya polisi ialah permulaan untuk OSH management. Dalam polisi, dia akan tutup dengan review. Review ni ialah action for improvement. Alamak, kata-kata saya jonting. Okay, action for improvement. Review the safety, health and environment policy at the regular intervals. Maknanya, bila ada ayat ni, ayat yang terakhir ni, dia menunjukkan bahawa polisi ni akan dikaji semula keberkesanan mereka. Jika didapati dianya tidak relevan ataupun perlu dibaiki, so ia akan diubah. Maknanya dia tak adalah kata ianya tak boleh ubah. Apa yang kita buat, itulah dia. Jadi dalam dunia ni ada dua perkara yang kita tak boleh ubah. Dua perkara, satu perkara yang kita tak boleh ubah, iaitu Al-Quran. Yang lain kita kena reverse lah. Okey. Dua perkara yang kita tak boleh tipu sebenarnya. Satu Al-Quran, satu lagi umur. Umur kita tak boleh nak tipu lah. Cakap dengan orang umur berapa. Tak boleh. Okey, so itu yang ni tadi ni, aktivitis ni ialah yang ketiga lah. Okey. Yang keempat ni. Sekejap ya. Okey, so yang keempat yang bawah sekali. Okey, dia mesti ada bahagian yang ni. Okey, dia mesti ada tanda tangan, nama ni prinsipal je lah, CEO ke, pengarah ke, pemilik ke, okey, dan juga tarikh. Kalau tak ada tanda tangan, tak ada tarikh, tak ada nama, polisi ni tak valid. Okey so dia kena ada. Jadi di dalam sesuatu polisi perlu ada 4 bahagian ni. Alright. Okay, so what is the OSH policy requirement? Apakah keperluan dalam kita nak develop sesuatu polisi? Pertama, it must be specific. Specific to the organisation and appropriate to its size and the nature of its activities. Maknanya, bila kita nak develop polisi tu, kita kena tengok nature of organisasi tu sesuai tak dengan polisi yang kita nak buat. Janganlah cerita awak buat syarikat pembinaan tapi dia punya polisi dalam tu more kepada kerja-kerja dekat kitchen. Tak sesuai lah. Kita contoh macam KKTM, more kepada education practice. Tapi dalam polisi kita more kepada wholesale ataupun kepada kerja-kerja di pelabuhan. Tak boleh. Dia kena concise ataupun kena spesifik dengan organisasi. Okay, yang kedua, concise, clearly written, dated and signature. Okay, jadi dia perlu di-endorse lah. Ketiga,
communicated and readily accessible to all persons at their place of work. Okay, so dia perlu kita dah buat polisi, kita kena pamerkan dekat mana? Di bahagian yang orang selalu lalu. Contohnya kalau di pejabat, di pintu masuk pejabat, bukan kat pintu pagar, dekat pintu masuk, mesti pada paras mata. Jangan letak tinggi atas siling kat atas sekali, so siapa nak baca kan? Okey, dewan makan, pejabat-pejabat, bilik-bilik. So benda tu kita kena pamerkan lah. Bukan dah buat, awak simpan dalam file. Siapa nak baca? Reviewed. Ni ayat yang terakhir tadi. This policy will be reviewed in the interval regulated. Okay, so maknanya perlu di-review untuk continuing suitability dalam kita nak membaiki ataupun menambah baik. Dan akhir sekali, available to relevant external interested parties as appropriate. Dia bukannya hanya untuk pengurusan dan pekerja saja. Dia juga mesti relevan dengan orang luar, pelanggan lah. Ataupun sesiapa yang berkepentingan dengan organisasi tadi. Contoh KKTN, selain daripada pesyarah, pekerja dan juga pelajar, ia juga sering berurusan dengan ibu bapa, pembekal, sesiapa sajalah. Okay, so banyak cerita pasal polisi ni. Health, safety and environmental policy. Okay, kita continuous example and commitment. Setiap pihak level management akan memastikan semua pekerja dia tidak ragu-ragu berkenaan dengan polisi yang dirangkalah. Okey, jadi dalam polisi ni selain daripada itu, tujuannya ialah untuk eliminate the unsafe working condition and practices. Okey, sebarang kerja-kerja yang kita rasa tak selamat, yang berbahaya, kita akan hapuskan. Okay, the taking of all practicable steps to safeguard employees and the public from injuries and health hazards. Okay, the taking of practicable maknanya that's why dalam planning and implementation kita perlu lakukan beberapa aktiviti yang bersesuaian supaya amalan keselamatan dan kesihatan ini dapat dijadikan satu budaya lah di tempat kerja. Prevention of loss and damage for the properties. Okey. Bila kita ada polisi ni, ia dapat membantu untuk kita prevent sebarang kerosakan ataupun sebarang kecederaan lah. Safeguarding the natural environment by preventing pollution of loss or damage to properties. Okay, maintaining effective procedures. Okay, ni bila kita buat evaluation dan juga action for improvement. Educate to all employees pertaining to established procedures. Okay, ni terkandung pada elemen yang ketiga, iaitu action and planning and implementation. Continuous review. Okay, polisi perlu ada continuous review of safety performance and auditing of the safety programs. Okay, mungkin kita punya aktiviti, kita punya polisi tu perlu dimurnikan. So, itulah continuous review. Dan seterusnya, to meet or exceed as appropriate those standards contained in appropriate statutes affecting in the industry. Okay, dia hanya sebagai satu keperluan peraturan lah, keperluan akta yang menggariskan semua pertubuhan, semua organisasi perlu ada polisi. Okey, organizing. Okey, tadi cerita pasal polisi, yang ini ialah organizing. Organizing the structures and processes should be established, which to ensure that OSH is a land management responsibility which is known and accepted at all levels. Okay, kemudian to define and communicate to the members of the organisation the responsibility, accountability and authority of persons who identify, evaluate or control OSH hazard and risk. Okay. Jadi, bila kita buat suatu organisasi ataupun komiti, kita dah boleh kenal pasti dah. Kita kena kenal pasti siapa yang mempunyai
competence ataupun siapa yang bertanggungjawab yang akan menguruskan berkenaan dengan safety and health ni. Okay, in organizing, it will provide the effective supervision as necessary to ensure the protection of workers' safety and health. Okay. Jadi macam tadi bila kita ada komiti, siapa orang yang akan berada di dalam komiti itu. So salah satunya adalah supervisor lah. Supervisor dia akan buat effective supervision. Okay, yang keempat, to promote cooperation and communication. Okay, jadi dalam kita membuat OSH management ni, kita kena kenalkan kepada semua lapisan berkenaan dengan kita punya keselamatan dan kesihatan. Okay. Dan akhir sekali, to fulfill the principles of OSH management system contained in relevant national guidelines, tailored guidelines, or voluntary program as appropriate to which the organisation subscribes. Okay. Ianya sebagai satu keperluan di dalam OSH management. Okey, so pada peringkat yang ketiga iaitu planning and implementation, apa yang kita perlu terangkan, perlu tekankan di sini ialah setiap aktivitis yang bersesuaian untuk kita mencapai matlamat dan polisi untuk OSH statement ni tadi. Okey. Contohnya mungkin kita merancang untuk buat beberapa kursus, membuat beberapa taklimat, poster berkenaan dengan kesedaran keselamatan. Okey, itu ialah aktiviti yang kita boleh rangkakan lah. Okay, these activities include initial assessment of OSH arrangement that then support the actual system planning, development and implementation. Okay, so once kita dah buat activities, kita perlu do some evaluation lah. Okay, it is purposely to address those functions associated with measuring the management system's performance. This involves the development of the performance monitoring and measurement protocols, investigation, practice for accident, auditing methods, and management review arrangement. Okay, ini antara beberapa perkara lah yang kita boleh laksanakan sewaktu kita buat penilaian ataupun kita buat evaluation. Okay, so akhir sekali ialah action for improvement. Okay, kita dah buat penilaian. Adakah aktiviti tersebut sesuai ataupun ada kelemahan? Jadi, apakah langkah untuk kita menambah baik? Okay, so it will address the issues associated with the preventive, corrective actions and continual improvement. Okay, so langkah-langkah dia lah sama ada kita nak prevent, kita nak membaik pulih ataupun kita nak teruskan untuk menambah baik. Okay, with the information obtained from performance monitoring and measurement, investigations, audits, and management reviews, appropriate preventive, corrective, and continual improvement action can be taken. Okay. So, bila kita dah buat penilaian, kita dah kenal pasti yang mana perkara ataupun perancangan yang bersesuaian yang menempati dengan OSH management. Okey, kita akan teruskan. Tapi sekiranya ianya masih perlu diteruskan tetapi ada kelemahan, kita perlu baiki. Ataupun mungkin ianya dah tak sesuai. Dah tak perlu lagi dah nak buat. Sebab ianya mungkin membahayakan dan mungkin kesedaran tu kurang. So mungkin kita boleh eliminate lah, kita boleh hapuskan, tak perlu nak buat. Okey, ataupun totally semua yang kita buat start daripada organizing. Okey. Tadi kan kita dah tengok. Okey, ada 5 elemen penting.
Okey, di mana kita akan mula dengan polisi. Okey. Kemudian ada organizing. Okey, planning and implementation. Evaluation. Dan sekali yang ni lah, action for improvement. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, katalah pada peringkat action for improvement, kita dapati kita dah evaluate. Okey, suatu kita buat kursus ni tak sesuai, tak boleh nak buat, ataupun dia punya tahap kesedaran dia kurang. Mungkin dia terlalu complicated di mana peserta tak mencapai matlamat khusus. Okey, so the next time kita boleh katakan kita tak payah buat lagi dah kursus tersebut. Okey, itu yang ringkas lah, yang mudah. Okey, and then mungkin banyak perkara yang kita rancang, kita implement, totally tak valid ataupun dah tak berkesan untuk organisasi tersebut. Okey, pada masa itu kita kena revise terus. Kena revise balik polisi kita. Mungkin polisi kita tu tak sesuai dengan kita punya background ataupun kita punya nature of organisasi. Okey, tu yang saya cakap tadi, dia berpusing, dia berkitar. Okey, so lain sekali ini ialah berkenaan dengan OSH Management System. Jadi once nanti insyaAllah kalau rezeki you akan mempunyai company sendiri, ataupun you sendiri sebagai safety officer ataupun safety supervisor, jadi kena pastikan kelima-lima elemen untuk kita nak develop OSH Management System ni perlu diadakan dahulu. Okey, so seterusnya saya akan tengok jika ada apa-apa tambahan ataupun latihan yang saya akan bagi kepada anda. Baik. Alright. So hopefully penerangan saya tadi dapat membantu you untuk faham bagaimana kita nak develop OSH Management System. Jadi ada 5 elemen penting dalam OSH Management System, iaitu pertama ialah kedua ialah ketiga, 4, dan akhir kali 5. Panjang sikit. Okey, jadi yang kelima ni dia boleh patah balik ke atas. Okey. So, OSH Management System, setiap lapisan di dalam organisasi bertanggungjawab untuk mengamalkannya. Okay, sekian dahulu daripada saya. Kita jumpa di lain masa dalam subtopik yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.